KVS Pembuatan Roti C01 Amalan Keselamatan, Kesihatan dan Kebersihan. Pernyataan aktiviti kerja yang kedua, perancangan keselamatan, kesihatan dan aktiviti-aktiviti amalan kebersihan. Hasil pembelajaran, cikgu harap di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat mengenal pasti standard yang perlu dipatuhi untuk mengekalkan kebersihan makanan. Subtajuk kita hari ini adalah mengekalkan kebersihan makanan. Apa yang dimaksudkan dengan mengekalkan kebersihan makanan dan kenapa kita perlu mengekalkan kebersihan makanan? Kita perlu mengekalkan kebersihan makanan dan perlu memastikan supaya jangan sekali-kali terdapat kes keracunan makanan atau penyakit yang berlaku ataupun berpunca daripada pengendalian di dalam premis kita. Dalam kes kita untuk subjek pembuatan roti ni kita akan buat di bengkel pembuatan roti lah. So premis kita adalah bengkel pembuatan roti. Kalau kita buat homemade punya di rumah, bengkel kita tu ataupun dapur kita tu adalah kita punya premis. Jadi kita kena pastikan premis kita sentiasa bersih, sentiasa selamat supaya tidak berlaku kes keracunan makanan yang berpunca daripada masalah kebersihan premis kita tu. Jadi hari ini, cikgu akan cerita tentang standard yang perlu kita patuhi untuk memastikan kebersihan makanan terjamin dan kekal. Yang pertama dan yang paling utama adalah kita mesti pastikan makanan sentiasa bersih dan selamat. So, untuk memastikan makanan sentiasa bersih dan selamat, proses ini dia melibatkan daripada awal lagi, daripada pemilihan bahan makanan. Kita kena pastikan bahan makanan kita itu selamat, tidak mengandungi racun, tidak menggunakan racun serangga yang tinggi dan kemudian masih lagi boleh digunakan. Maksudnya kita tengok dia punya expiry date, kemudian segar, okay? Dia punya pembungkusan macam mana, semua tu kita kena pastikan. Dan sepanjang kita mengendalikan makanan daripada proses membeli, menyedia, memasak semua tu, kita mesti mementingkan aspek kebersihan diri, kebersihan peralatan, kebersihan bengkel juga. Okey, supaya semua itu dapat memastikan makanan kita tu betul-betul bersih dan selamat. Jadi kena pastikanlah sepanjang tu memang kita kena berhati-hati supaya tidak ada unsur-unsur yang menyebabkan makanan kita itu jadi kotor ataupun tercemar. Kemudian, kita perlu memastikan makanan dimasak dengan cara yang betul dan menarik. Okay? Bermula daripada proses memasak itu, okay, penyediaan makanan, daripada prosesnya frost, okay, ataupun defrost, kita keluarkan daripada peti sejuk, ataupun mungkin kita dah sediakan awal, katakan inti dan sebagainya. Kalau perlu dipanaskan semula, proses pemanasan itu pun perlu mematuhi prinsip keselamatan makanan. Kita masak makanan pun kena betul-betul masak supaya semua bakteria boleh mati. Okey? Dan kena jaga kebersihan makanan daripada awal. Masak betul-betul. Jangan tak masak ataupun kita guna air yang tak bertapis ataupun bakteria masih ada lagi. Jadi semua itu akan mempengaruhi keselamatan dan juga kebersihan makanan yang kita khawatiri nanti boleh membawa kepada keracunan yang akan menyebabkan kes-kes yang kita tak ingini. Jadi kena pastikan makanan dimasak dengan cara yang betul. Maksudnya betul-betul masak. Seterusnya adalah kita perlu memastikan penyediaan makanan dapat mengelakkan berlakunya keracunan makanan. Okay, so kita kena ingat balik tujuan kita masak makanan ada banyak ya, dan salah satunya adalah untuk membunuh bakteria ataupun nak mencegah keracunan makanan. Okay? Sebab pada makanan yang mentah tu dia ada macam-macam bakteria, okay? Ada salmonella ke. So kita kena masak dengan kaedah yang betul yang sebelum ni cikgu dah cerita untuk membunuh bakteria tu dan mencegah keracunan makanan. So aspek-aspek ini kita kena ambil kira supaya tidak berlaku pencemaran semasa proses penyediaan. Okay? Masa prosesnya frost yang cikgu cerita, mungkin juga berlaku pencemaran silang. Makanan kita dah masak tapi kita letak sebelah makanan yang tak masak menyebabkan berlakunya pencemaran silang. Jadi kita kena
pastikan proses penyediaan makanan kita itu dapat mencegah ataupun mengelakkan keracunan ataupun pencemaran makanan. Okey, kena ambil kira semua aspek yang boleh membawa ke arah itu. Kita nak elakkan sangat-sangat. Dan pematuhan kepada prinsip kebersihan ni pun bukan semata-mata semasa menyediakan makanan. Bila makanan dah masak, makanan dah okey, insya-Allah dah tak ada bakteria pun, kita kena jaga, kita kena tutup, kena simpan supaya tak ada pula selepas itu pencemaran berlaku selepas makanan siap dimasak. Okey, yang ini pun sangat-sangat penting. So simpan di tempat yang betul pada suhu yang betul. Okay. Akhir sekali, pengendali makanan perlu mengambil tanggungjawab untuk menjaga kebersihan sepanjang masa. So ini dia berkait dengan kita punya sikap, kita punya responsibility, kita punya integriti untuk kita sedar bahawa kita sebagai pengendali makanan, walaupun orang tak nampak ataupun walaupun kita kerja dengan orang, bos tak nampak, tapi kita kena mengamalkan prinsip kebersihan dan keselamatan makanan daripada awal sampai akhir. Okey, kita kena fikir apa yang kita buat tu seolah-olah macam kita nak sediakan makanan kita sendiri. Jadi kita nak sesuatu yang masuk dalam mulut kita tu adalah makanan yang bersih dan juga selamat. Dan kita biasa kalau kita nak kerja kan, ataupun kita berniaga untuk diri sendiri pun, kita nak kepercayaan. Okay? Kita nak orang percaya dengan kita. Kita tak nak sekali pun berlaku kes keracunan makanan, sebab kalau berlaku sekali sahaja pun kes keracunan makanan, orang dah akan hilang kepercayaan kepada produk kita. Jadi kita pantanglah kalau orang berniaga makanan ni, itu sebenarnya adalah sesuatu yang satu kepantangan, jadi kena jaga betul-betul. Okey, demikianlah tadi apa yang dah cikgu ceritakan. Ada 4 perkara penting yang berkait dengan standard bagaimana kita nak mengekalkan kebersihan makanan supaya kes keracunan makanan yang berpunca ataupun bermula disebabkan oleh kebersihan makanan yang kita sediakan itu tidak sekali-kali berlaku. Okey, kena jaga betul-betul kebersihan daripada kalau kebersihan diri itu daripada atas sampai bawah, semua perkakas, semua peralatan, kita punya tempat memasak, kita punya tempat menghidang, cara pembungkusan, cara penyimpanan, semua kena ambil kira. Okay? Sebab kalau kita terleka, kalau kita ambil mudah, dikhawatiri makanan akan tercemar dan boleh menyebabkan kes keracunan makanan pada customer ataupun pada pelanggan kita. Jadi kepada anak-anak murid semua, tolong ingat, bila kita mengendalikan makanan, kita kena bertanggungjawab untuk memastikan makanan itu bersih dan selamat. Lagi-lagi kalau kita nak hidang, nak jual pada orang bayar, so kita kena beri yang terbaik, okay? Yang paling berkualiti, yang bersih. Okay? Kita kerja walaupun untuk gaji, untuk keuntungan, tapi kita kerja juga kerana Allah. So kita kena patuhi juga prinsip-prinsip kebersihan, integriti, semua tu. Okay? InsyaAllah kalau kita buat macam tu, makanan kita akan bersih, selamat, tidak berlaku kes keracunan makanan. Maka kelas hari ini berakhir di sini. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk tajuk sambungan yang akan datang. Sehingga itu sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.